Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan tajuk pola dan jujukan. Okey, pola dan jujukan. Okey, kalau sebelum ni saya bagi link YouTube, mungkin kamu masih lagi dalam keadaan yang sama-sama nak faham. Okey, saya buat lagi sekali video ni. Okey. Hari kita akan terus pergi kepada tajuk kita hari ini, tajuk pola. Nah, kita kenalkan dulu apakah yang dikatakan dengan pola. Okey. Jadi saya akan merujuk kepada buku teks. Okey. Baik, secara umumnya adalah pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Okey, pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Okey, susunan lah, maksudnya dia susunan, lebih kurang macam susunan lah. Okey, dia boleh terbentuk daripada corak ataupun nombor. Okey, sebagai contohnya kalau kita tengok di sini, contoh satu ni. Okey, contoh satu ni. Lukiskan corak seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Okey, ni kata kunci ni, nyatakan polanya. Okey. Saya zoom sana, saya zoom. Okey. Di sini. Okey. Sekarang ni kita tengok contoh A. Contoh A ni. Okey. Yang ni gambar rajah yang pertama, gambar rajah kedua, gambar rajah yang ketiga. Dan dia minta kita buat apakah bentuk gambar rajah yang keempat ni. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok gambar rajah yang pertama. Dia bermula dengan keadaan 2 titik. Okey, 2 titik. Kemudian gambar rajah yang kedua ni daripada 2 titik tadi ni. Yang di sini. Okey, di sini. Okey. Terwujud lagi 2 titik di atas sini akan menghasilkan gambar yang kedua. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga ni daripada 4 tadi titik, dia akan jadi 6 titik. Okey. Di situ. Okey. Jadi sekarang ni kita dah boleh nampak. Okey, kita boleh nampak perubahan daripada setiap gambar rajah. Daripada 1, daripada 2 kepada 3. Okey, masing-masing dengan kita menambahkan. Okey, kita menambahkan 2 titik. Kita tambahkan 2 titik pada setiap gambar rajah. Jadi kalau kita gambar rajah yang ketiga ini ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di gambar rajah keempat dia akan jadi 8 lah. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, 2, 4, 6, 8. Macam tu. Okey, dalam keadaan orang kata apa, ikut pola dia lah, tu yang dipanggil pola. Maksudnya polanya apa? Polanya adalah kita tambah. Okey, kita menambah. Kita menambah 2 titik pada setiap gambar rajah. Okey. Jadi macam mana cara kita nak tulis? Macam mana kita nak tentukan pola? Okey. Jadi bila kita nak tuliskan pola dia, okey. Okey, ni cara kita tulis pola. Menambah. Okey. Menambah. Okey. Menambah 2 titik. Okey, 2 titik. Okey, 2 titik tadi tu kepada corak sebelumnya. Okey, apa maksud corak sebelumnya? Saya ambil contoh gambar rajah yang kedua ni. Gambar yang kedua ni dia terbentuk apabila kita tambah 2 titik corak sebelumnya. Yang mana sebelumnya? Yang ini lah. Yang pertama ni. Okey, sebelum dia tadi ada 2 titik saja. So, jadi bila kita tambah 2 titik dekat dia ni, terhasillah gambar rajah yang kedua. Sama juga yang ketiga ni. Ketiga ni dia terbentuk apabila kita tambah 2 titik pada corak sebelumnya. Corak sebelumnya mana? Yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni asalkan tadi kan ada 4 titik. 4 titik. Jadi bila kita tambah 2 di atas ni, maka terbentuklah gambar rajah yang ketiga. Macam tu. Okey, kemudian yang keempat, gambar rajah yang keempat ni, okey, kita tambah lagi 2 titik kepada corak sebelumnya. Sebelumnya yang mana? Yang ketiga ni. Yang ketiga ni tadi ada 6 titik. Ni akan ada 6 titik. Jadi bila kita tambah lagi 2 atas ni, dia akan jadi
8 titik. Jadi kalau saya minta kamu buatkan yang gambar yang kelima, maksudnya dia akan ada berapa? Ada 10 lah nah. 10. Kita ambil yang sebelumnya ni iaitu 8, kita tambah lagi 2, maka akan dapat gambar rajah yang kelima. Okey. Jadi pola dia. Okey, bila sebut pola ni kita kena tulis dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan yang macam ni. Okey. Dalam keadaan macam ni. Pola ni kita boleh tulis dalam 4 keadaan lah. Macam sekarang ni dia menambah. Okey, dia ada menambah, dia ada menolak, dia ada mendarab, dia ada membahagi. Tu ada 4 jenis pola yang boleh kita tulis lah. Okey, B. B ini gambar rajah yang pertama yang hijau ni dalam bentuk segitiga. Kemudian kalau kita tengok yang kedua ini, daripada yang satu tadi tu dia tambah lagi satu segitiga yang warna ungu ni. Yang warna ungu ni. Okey, kemudian gambar rajah yang ketiga ini, okey, dia ambil yang satu masuk kat sini, yang dua masuk sini dan yang ketiga dia tambah lagi satu yang hijau ni. Nampak tak kat situ? Okey, dan yang keempat, gambar yang keempat, okey, gambar rajah yang keempat. Okey, apabila kita dah tambah hijau ni, sudah pastinya kita akan tambah lagi satu lagi segitiga yang warna ungu. Maka jadilah macam ni. Okey. Jadi apakah polanya? Macam mana kita nak tulis pola? Polanya adalah menambah satu segitiga. Okey, satu segitiga ni ialah yang ungu tadi ni. Satu segitiga kepada corak sebelumnya. Okey. Contohnya saya ambil yang corak yang kedua ni. Okey, macam mana dia terhasil? Kita tambahkan lagi satu segitiga kepada corak yang ini, yang pertama ni. Macam tu. Okey nah. Ini cara kamu nak tulis dia punya pola. Okey. Yang ni dalam bentuk corak. Okey, yang ni dalam bentuk corak. Sekarang ni kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua ni dan ni dalam bentuk nombor. Okey, dalam bentuk nombor. Okey, kita tengok contoh C. Kita tengok contoh C. Okey, kita tengok contoh C. C kita ada urutan nombor 2, 6, 18, 54. 2, 6, 18, 54. Kalau kita perhatikan kat sini, turutan ini dia semakin menaik. Okey, dia semakin menaik. Bila semakin menaik ni, okey, kita boleh cuba dengan operasi menambah ataupun mendarab. Kamu ingat itu. Menambah ataupun mendarab. Okey, saya tulis kat sini lah. Okey, kalau menaik, okey, kita boleh tulis pola dah tu dalam keadaan menambah ataupun mendarab. Macam tu. Jadi kita boleh test satu-satu sama ada dia tambah ataupun mendarab. Jadi sekarang ni macam mana kita nak test dia? Macam mana kita nak test dia? Okey. Baik, cara saya lah. Okey, cara saya. Okey. Baik, kita tengok nombor 2. Okey, nombor 2 ni dia akan sebagai orang kata apa macam kecil lah. Okey. Lepas nombor 2 ni, terus dia lajak 6. Okey, lajak terus ke 6. Okey, jadi besar terus. Daripada 6 ni terus dia lajak 18. Daripada 18 yang ni, terus dia lajak pergi 54. Jadi saya buat anggapan bahawa ini adalah pola mendarab. Okey, pola mendarab. Jadi kita test. Kita test. Okey, maksudnya sekarang ni nak tulis pola. Okey, daripada 2 ni nak pi ke 6. Nak pi ke 6. 6 nak pi ke 8. 18. 18 nak pi kepada 54. Macam tu. Okey. Jadi sekarang ni kita test tengok. Kita test tengok dengan mendarab. Dengan mendarab. Okey. 2 darab berapa dapat 6? Maksudnya sekarang ni 2 kali dengan darab dengan 3 dapat 6. 6 kali dengan
kali dengan 3 akan dapat 18. 18 kali dengan 3 dapat 54. Okey, nampak tak? Semuanya pola ni, maksudnya pola ni orang kata apa, pergerakan dia tu, perubahan dia tu sama. Sini darab 3, sini darab 3, sini darab 3. Maksudnya valid lah. Okey, maksudnya valid lah. Jadi, macam mana kita nak tulis dia punya pola? Untuk soalan C ni. Okey, cara kita nak tulis pola macam ni lah. Okey, pola. Okey, disebabkan tadi mereka ni sama, iaitu darab dengan 3. Jadi, tulislah mendarab 3 kepada nombor ke corak? Kalau tadi corak, sekarang ni apa dia? Nombor lah. Kepada nombor sebelumnya. Okey, tu cara kita tulis dia punya pola. Okey, mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Maksudnya sekarang ni nombor sebelumnya yang mana? Saya ambil contoh 6. Okey, 6 ini wujud disebabkan nombor sebelumnya iaitu nombor 2 ini kita darabkan dengan 3. Itu maksud dia. 18 ni wujud disebabkan kita ambil nombor sebelumnya itu 6 darabkan dengan 3. Maksudnya 6 darab 3 dapat 18 dan begitu seterusnya lah. Okey, macam tu. Ni cara kita tulis pola. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi pula kepada contoh D. Okey, contoh D. Macam mana kita nak nyatakan pola dah. Sebab soalan dia minta kita nyatakan pola dia. Okey, pola dia apa? Mendarabkah, menambahkah, bahagikan, menolak. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok D. 81, 27, 9, 3. Yang ini tertib menurun. Okey. Tertib menurun. Yang ni. Okey, kalau tadi tertib menaik, kita boleh test sama ada menambah ataupun mendarab. Okey. Kalau kita tertib ni menurun, kita boleh test dalam keadaan menolak atau membahagi. Macam tu. Kita boleh test sama ada kita nak tolak ataupun kita nak bahagi. Okey, untuk kes soalan D ni. Jadi kita kena tahu lah pergerakan setiap nombor ni. Maksudnya 81 ni nak jadi 27. Operasi apa yang terlibat? 27 nak pergi kepada 9. Operasi apa yang terlibat? 9 nak pergi ke 3. Operasi apa yang terlibat? Macam tu. Tu maksud dia. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok perubahan setiap nombor ni kalau kita tengok menurun secara mendadak. Maksud saya lah ni, kalau kamu tengok asal tadi 81 tiba-tiba terus jadi 27. Daripada 7 terus dia kecil lagi sampai jadi 9. 9 terus dia kecil di 3. Jadi daripada sini ni saya buat anggapan bahawa saya boleh agak lah. Okey, saya boleh agak benda ni dalam keadaan yang membahagi. Okey, kamu boleh cuba dengan keadaan menolak. Okey, kamu boleh cuba keadaan menolak. Okey. Macam mana kita nak tahu agak dia membahagi atau menolak? Kita boleh test satu persatu. Tapi kalau saya ni saya nampak bila turun dia mendadak macam ni. Okey, saya akan cuba test dengan cara membahagi. Okey, membahagi. Jadi kita cari jalan nak bahagi dengan apa. Maksudnya sekarang ni 81 ini bahagi dengan berapa dapat dengan 27. Okey, so kita boleh bahagikan dengan 3 macam tu. 81 bagi dengan 3 dapat 27. Okey, boleh gunakan kereta. Okey, yang ini 27. Kita kena ambil yang sama lah. Kita kena ambil yang sama. Kalau sini bagi 3, sini pun kena bagi dengan 3. Bagi dengan 3, okey, dapat 9. Sini 9 bagi 3 dapat dengan 3. Alright, sama. Jadi kita boleh pakailah pola ni. Kita boleh pakai pola ni. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis dia punya pola? Memandangkan sini masing-masing sama. Bagi 3, bagi 3, bagi 3. Jadi cara kita tulis dia punya pola. Okey. Membahagi 3 kepada nombor
sebelumnya. Ini dia. Ini pola untuk soalan C. Okey, untuk soalan C. Okey, untuk soalan D, maaf ya. Okey, untuk soalan D. Okey, pola dia. Okey, membahagi 3 kepada nombor sebelumnya. Maksudnya ni nombor 27. 27 ni dia wujud disebabkan kita bahagikan nombor sebelumnya, iaitu 81 ni dengan 3. 9 ini wujud disebabkan kita bahagikan 3 kepada nombor sebelumnya, iaitu 27. Dan seterusnya lah. Okey, itu maksud pola untuk soalan D. Jadi kita semak jawapan kita betul tak betul. InsyaAllah betul. Okay, InsyaAllah betul. Ada lagi sikit. Okey, nampak tak? Mendarab nombor sebelumnya dengan 3 ataupun boleh juga tulis-tulis mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Okey. D membahagi nombor sebelumnya dengan 3 ataupun bagi 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, itu cara kita tulis dia punya pola dia. Okey, pola. Tulis dan kita tentukan dia punya pola. Okey, seterusnya saya nak sentuh sikit pasal nombor Fibonacci. Okey, nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci merupakan suatu corak nombor yang berurutan. Okey, nak kenal nombor Fibonacci ni mudah sangat-sangat. Kita rujuk kepada 3 dekat depan ni. 3 depan ni. Okey. 0, 1, 1. Okey. 0, 1, 1. Okey, macam nombor telefon kita. Nak kenal dia senang saja. Kalau kamu nampak dia tulis kat depan tu 011, maka itulah dipanggil sebagai nombor Fibonacci ataupun dia tulis itu 013 ke apa ke. Okey. Itu adalah nombor Fibonacci. Baik, macam mana nak terhasilnya? Nak menghasilkan jawapan di kawasan ini. 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 Dan sekali kita akan buat satu lagi ruangan jawapan untuk nombor selepas nombor 8 ni. Okey. Jadi kita tengok. Alright. Satu yang ini dia wujud daripada hasil tambah pasangan 0 dan 1 ni. Masuk ialah ni. Apabila kita tambah 0 tambah 1, kita akan dapat 1 di sini. Itu sebab dia buat 0 tambah 1. 0 yang mana? 0 yang inilah. 1 yang ini. Dapat jawapan 1. 2 yang ini, dia datang daripada pasangan yang ini. 1 tambah 1 dapat 2. Kita ambil secara berpasangan. Kita ambil secara berpasangan untuk dapatkan nombor tersebut. 3 pun sama juga. 3 ni daripada mana? Daripada hasil tambah pasangan 1 dan 2 ini. 1 tambah 2 dapat 3. 5 ini datang dari mana? Daripada hasil tambah 2 dan 3 ini. 2 tambah 3 dapat 5. Okey. 8 ini dari mana datang? Daripada 3 tambah dengan 5. Dapatlah 8. Okey, jadi sekarang ni macam mana kita nak dapatkan jawapan untuk nombor seterusnya selepas 8 ni? Mudah sahaja. Kita ambil lah 5 tambah 8. Kita dapat 13. Macam tu. Dan seterusnya lah. Seterusnya maksudnya selepas 13 ni kita ambil lah 8. Okey, saya baca contoh lah macam ni lah. Okey, selepas 13 ni. Okey. Selepas 13 ni. Macam mana dapatkan nombor sini? 8. 8 tambah 13, kamu akan dapat 21. Itu maksud nombor Fibonacci. Paling mudah Fibonacci ni. Kita tambah
pasangan. Tambah pasangan untuk dapatkan nombor di hadapan dia. Okey? Itu nombor Fibonacci. Okey. Kita ambil contoh yang kelima. Okey. Contoh yang kelima. Okey, lengkapkan urutan nombor di bawah. Lengkapkan urutan nombor di bawah. Ini kita masuk dalam ruangan nombor Fibonacci ya. Okey, Fibonacci boleh tulis dalam keadaan macam ni 011 ataupun 13. Okey, macam tu. Okey, Fibonacci. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok kat sini 011. Jadi kamu rasa-rasa sini apa jawapan dia? Macam mana dapatkan jawapan di kotak ni? Mudah sahaja. Kita ambil dua pasangan sebelum dia, kita jumlahkan. Okey, kita jumlahkan dua pasangan sebelum kotak ni. Okey, maksudnya 1 dan 1 ni. Okey, 1 dan 1 ni kita tambah. Bila kita tambah 1 tambah 1, kita akan dapat sini 2. Okey, 2. Okey, kotak yang kedua, maksudnya kita ambil pasangan sebelumnya iaitu 1 dan 2 ni, kita jumlahkan, kita dapat 3. Macam tu. Okey, kotak seterusnya kita pun ambil dua pasangan sebelumnya iaitu 2 dan 3. 2 tambah 3 kita akan dapat 5. Macam tu. Okey, 5. 8 ni mai pada mana? Mai pada pasangan ni. 3 tambah 5 dapat 8. 13 ni mai mana? Daripada hasil tambah pasangan 5 tambah 8 dapat 13. Okey. Kotak yang ni nak dapatkan macam mana? Kita ambil dua pasangan ni. Dua pasangan 8 dengan 13 ni kita jumlahkan, kita dapat 21. Macam tu saja. Okey, untuk nombor Fibonacci. Okey, untuk nombor Fibonacci macam tu je. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B. Okey. Kotak ini kita jumlahkan dua pasangan ni. 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Macam tu. Kotak yang ini kita jumlahkan 3 dan 4. 3 tambah 4 kita dapat 7. So 11 ni mai ikut mana? Mai daripada hasil tambah dua pasangan ni. 4 tambah 7 kita dapat 11. Okey. Itulah dia nombor Fibonacci. Okey. Jadi secara kesimpulannya dia kata kat sini, pola merupakan suatu corak tertentu dalam suatu nombor atau objek. Suatu pola dalam senarai nombor ditentukan. Okey, suatu pola dalam senarai. Nampak tak ni? Senarai nombor. Macam inilah nombor tadi. Ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab ataupun membahagi nombor sebelumnya, manakala suatu pola dalam objek. Objek tadi macam yang tadilah kita buat titik bagai tu. Objek ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Okey. Kalau nombor kita boleh tulis pola sama ada menambah, menolak, mendarab atau bagi. Kalau objek kita tentukan, kita perhati dulu apa pattern, apakah bentuk susunan objek tersebut. Barulah kita boleh tulis dia punya pola. Okey. Contohnya macam ni. Ini adalah bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk. Okey, contohnya ni corak yang pertama dia hanya ada satu kotak, Kemudian corak yang kedua daripada satu kotak dia tambah lagi 4. Nampak dia di keliling dia tu dia tambah lagi 4. 1 2 tulislah supaya nampak. Dia tambah lagi 4. 1 2 3 4. Nampak? Yang asal yang ini. Ni asal dia. Ni asal dia. Okey. Kemudian corak yang ketiga, yang ini yang asal nampak ni, yang tengah ni, yang asal. Kemudian yang ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nampak tak? Dia tambah lagi 4. 1 2 3 4. Macam tu. Okey. Jadi dia minta kamu buat tambah lagi 1 2 3 4. Maksudnya
Setiap satu ni, okey, bermula daripada sini, kamu tambah 4. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey. Jadi soalan ni apakah pola dia? Apakah pola dia? Okey. Menambah. Okey, kita tambah. Menambah. Okey. 4 kotak kepada corak sebelumnya. Okey, kita pakai corak lah, bukan nombor sebab ini corak. Okey, yang ni corak bentuk, bukan nombor lah. Okey. Menambah 4 kotak kepada corak sebelumnya. Maksudnya sini tambah 4, sini pun tambah 4, sini pun tambah 4, sini pun tambah 4. Jadi kebesaran nanti. Okey. Nanti kamu boleh cuba soalan ni. Okey, B. B. B ni, yang ini bentuk poligon. Bentuk poligon. Poligon ni kita ada segitiga sampai lah yang kita belajar apa dekagon apa semua tu kamu kena ingat balik lah. Subjek ni di tingkatan 1. Okey, soalan ni kita cuba ingatkan balik. Gambar yang pertama ni dipanggil sebagai segitiga. Segitiga. Okey. Yang kedua ni segi 4. Ini segi 4. Kemudian yang ketiga ni, okey, segitiga, sorry. Okey. Yang ni segitiga kenapa? Kerana dia ada 3 sisi, 1, 2, 3. Segi 4 disebabkan dia ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Dan di sini dia ada 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Okey. Namanya adalah pentagon. Pentagon, 5 sisi kita panggil pentagon. Okey. So sekarang ni di sini kita boleh nampak apakah jenis pola dia. Pola dia tu dia ikut bilangan sisi lah. Okey, dia ikut bilangan sisi poligon tersebut. Jadi kalau kita tengok gambar rajah yang pertama 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi. Sepatutnya sini kan jadi apa? 6 sisi. 6 sisi. 6 sisi apa nama dia? Namanya adalah hexagon. Nanti kamu boleh bina. Okey, bina dia punya bentuk hexagon. Yang ni 6 sisi. Okey. Kalau 7 sisi namanya heptagon. Okey, heptagon. Okey, heptagon. 8 sisi namanya oktagon. 9 sisi namanya nonagon. Okey, nonagon. Nonagon. Okey, nanti kamu boleh apa nama ni, lukis balik lah. Bentuk 6 sisi macam mana, hexagon macam mana, heptagon macam mana, oktagon macam mana, nonagon ni macam mana. Okey, kamu boleh lukis dalam garisan ni. Okey, tu maksud dia. So sekarang ni polanya apa? Polanya ini dia ikut bilangan sisi. Okey, bilangan sisi poligon tersebut. Okey, poligon tersebut. Okey. Itu sebuah sikit berkenaan dengan apa nama ni, pola yang melibatkan nombor, pola yang melibatkan corak. Okey, kemudian kita tengok pula tajuk jujukan. Tajuk jujukan. Tadi kita belajar pasal pola. Okey, pola dah selesai. Okey, pola dah selesai. So sekarang ni kita nak pergi kepada jujukan. Okey, jujukan. Okey, yang ni dah selesai. Okey.
Baik, apakah yang dikatakan dengan jujukan? Okey, jujukan ni dia kesinambungan daripada pola, ada dekat tengah pola. Jujukan ialah suatu set nombor, suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Okey, suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Okey, kita ambil contoh 6. Contoh 6 ini. Okey. Contoh 6 ni. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan ataupun bukan. Okey. Suatu jujukan atau bukan. Baik. Jujukan ni okey, kita nak tentukan macam mana apabila pola depa tu semuanya sama. Polanya tu semua sama. Kalau kita menambah 4 kepada nombor sebelum itu, semua kena tambah 4. Kalau kita darab dengan 4, semua nombor tu kena darab dengan 4. Okey, itu maksud jujukan. Okey, kita tengok contoh A ni. Kita ada negatif 10, negatif 6, negatif 2. Kemudian kita ada 2, kita ada 6. Dan kalau kita perhatikan dan kalau kamu masih ingat lagi, susunan ini dia tertib menaik. Okey, kamu kena ingat balik susunan integer ni. Okey, tertib menaik yang mana negatif 10 ni lebih kecil daripada 6, negatif 6. Negatif 6 ni lebih kecil daripada negatif 2. Negatif 2 ni lebih kecil daripada 2. 2 ni lebih kecil daripada 6. Jadi, apakah pola dia? Pertama sekali kamu kena cari dia punya pola. Kamu kena cari dia punya pola. Okey. Jadi, negatif 10 nak pi kepada negatif 6. Kita menambah 4. Okey, menambah 4. Yang ni pun menambah 4. Yang ni pun kita menambah 4. Yang ni kita pun menambah 4. Okey. Nampak tak? Pola dia ni. Apakah pola dia? Polanya adalah menambah 4. Menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okey, ni pola dia. Kita dah buatkan tadi kan? Dah buat tadi. Saya dah tunjuk tadi. Macam mana kita nak nyatakan pola. Jadi apabila pola depa ni semua ni sama, okey, maka urutan nombor ini dipanggil sebagai jujukan. Okey, bila pola depa ni semua ni sama, okey, urutan nombor ni kita panggil sebagai jujukan. Okey, senang saja, okey. Pertama sekali tentukan dulu pola dia. Okey, kita nak check depa ni sama tak? Pola depa ni sama tak? Okey, kalau sama, urutan nombor ini kita panggil sebagai jujukan. Okey. Soalan B. Soalan B kita tengok. Tertib ini tertib ikutkan tertib ni tertib menurun. Menurun kah? Menurun, menaik atau menurun. Saya pun sekejap 4, 5 negatif. Dia tak ada tertib ni. Dia tidak ada tertib. Okey, dia ada tertib. Jadi kita cuba cari dia punya pola. Okey, cari dia punya pola dulu apa dia. Sini 4 nak pergi kepada 5, kita tambah 1. 5 nak pergi negatif 7, kita tolak 12. Negatif 7 nak pergi kepada 10, kita tambah 17. 10 nak pergi kepada negatif 14, kita tolak 24. Jadi kalau kamu tengok di sini, okey, pola dia ni memang tidak ada. Okey, ataupun tidak sama. Tambah 1, tolak 12, tambah 17, tolak 17. Disebabkan mereka ni tidak ada ataupun tak sama, maka urutan nombor ini bukan jujukan. Okey. Kalau sama, jujukan. Tak sama, bukan jujukan. Okey. Kita tengok pada pola mereka ni. Okey. Macam tu. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan ni. Lengkapkan jujukan nombor berikut berdasarkan pola yang dinyatakan. Okey, sekarang ni soalan ni dah dinyatakan pola dia siap-siap. Okey, contohnya A ni menambah 7
kepada nombor sebelumnya. Maksudnya, kotak yang pertama ni untuk kita akan dapat jawapan ni, kita kena ambil nombor sebelumnya iaitu 42 ni, kita tambahkan dengan 7. Okey, bila kita tambah dengan 7, 42 tambah 7 kita akan dapat 49. Macam tu. Tu maksud dia. Okey, yang ini kita ambil nombor sebelumnya iaitu 49. 49 bila kita tambah dengan 7 dia akan jadi apa? Dia akan jadi 56. Macam tu. Okey. 56 tambah 7 akan dapat 63. 63 tambah 7 dapat apa? 70. Sini akan jadi 77. Senang sangat. Okey, senang sangat. Okey, kita ikut saja pola dia ni, menambah 7. Macam tu. Okey. Soalan B. Soalan B membahagi. Membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Maknanya untuk kita dapatkan jawapan kotak pertama ni, kita ambil 96 sebelumnya ni, kita bahagikan dengan 2. Bila kita bahagikan dengan 2, dia akan dapat sini 48. Okey, kamu boleh guna kalkulator. Okey. 48 bahagi 2 kamu akan dapat 24. 24 bahagi 2 kamu akan dapat 12. 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 kamu dapat 3. Senang sahaja. Okey, senang sahaja. Okey. Okey. Jadi saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Okey, nanti saya akan bagi soalan. Okey, saya akan bagi soalan nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.